Okey, so kita akan go through bab yang ketiga ini. Okey, bab yang ketiga bertajuk peta lakar. Apa itu peta lakar? Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Maknanya pandangan atas seolah-olah kita naik helikopter, kemudian kita tengok bawah kan. Itulah dia permukaan bumi. Jadi dilukis daripada pandangan atas. Dan peta lakar ini akan mewakili kawasan satu lingkungan yang berskala besar. Maknanya kawasan tu kawasan yang besar dan dia ada gambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Apa itu pandang darat fizikal? Apa itu pandang darat budaya? Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, dan peta lakar juga dilukis menggunakan simbol atau singkatan perkataan untuk menggantikan ciri yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, okey, ini contoh peta lakar Kampung Langsat. Dalam peta lakar, dia mesti ada, pertama sekali mesti ada satu iaitu tajuk. Ini tajuk peta lakar Kampung Langsat. Kemudian yang kedua, dia mesti ada pemidang. Pemidang ni yang mana cikgu? Okay. Atas tengok gunung, lepas tu gunung tu botak sebab tak ada pokok. Tak ada lah. Tapi memang boleh tengok pun. Okay. Baik. So ini pemidang ya. Yang petak ni adalah pemidang. Pemidang, dan pemidang ini akan diletakkan gambar ataupun juga simbol-simbol. Itu pemidang, yang empat segi itu pemidang. Kemudian yang ketiga mesti ada arah mata angin. Ni, yang ini ni tanda utara tu kan, itu arah mata angin. Kemudian mesti ada simbol. Simbol ni banyak. Ini pun simbol, 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 ini pun yang simbol, ini pun simbol, ini pun simbol. Semuanya simbol lah. Tu semua simbol. Kalau tak ada simbol tu kosong lah, kan? Jadi itulah simbol dia. Kalau boleh jangan usai ni. Jangan tulis buku teks kamu tu jangan diconteng. Kalau macam cikgu tak apa. Cikgu boleh conteng buku teks sebab cikgu boleh padam balik. Nampak? Cikgu padam balik. Korang jangan. Nanti korang conteng-conteng kan tak boleh padam. Jangan. Risau. Okey, baik. Kemudian lepas dah ada simbol, barulah ada petunjuk. Petunjuk ni untuk apa cikgu? Petunjuk ni untuk bagi tahu apakah maksud simbol itu. Contohnya, kalau kata garisan ini, rupanya jalan raya. Kemudian kalau yang petak-petak ni kecil-kecil, itu pertempatan. Maknanya rumah-rumah. Kemudian kalau ada simbol ni, itu masjid. Kemudian kalau ada tanda yang ini apa ni cikgu? Ini kilang. Kalau guna pensel boleh usai. Okey. Kilang. Kemudian kalau SEK, maknanya kependekan untuk sekolah. Kemudian yang ini jambatan. Ini jambatan. Yalah, bukan jamban ya. Jamban lain, jambatan lain. Okey, so itu jambatan. Okey. Baik. Kemudian yang ini apa cikgu? Tu sawah padi. Ada sawah padi. Ya, baik. Kemudian yang ini tanda apa? Kelapa. Tanda kelapa. Yang mengalir ni, itu sungai. Kemudian yang ada lopak air ni, ini tasik. Kemudian yang ada jalur-jalur ini kontur. Kontur ya. Dan yang ini tanda apa? Kawasan paya bakau. Jadi itulah dia, petunjuk. Kegunaan petunjuk untuk menunjukkan maksud berkaitan simbol-simbol yang ada dalam peta. Okey. Baik. Ada tak mana-mana simbol yang kamu tak faham? Okey. Ada tak mana-mana simbol kat sini yang kamu tak faham? Okey.
takkan jambatan pun tak tahu kan? Okey. Takkan sawah padi pun tak tahu kan? Semua tahu ya? Okey, baik, ni Srina dah main tanya. Okey. Kontur tu apa cikgu? Bagus soalan itu. Baik. Kontur ini sebenarnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawasan bukit. Kawasan bukit tau. Kontur ni. Okey. Macam mana boleh bentuk bukit ni cikgu? Okey, baik. Nak tak cikgu tunjuk kamu macam mana bentuk bukit dia? Tapi berbonggol. Yalah. Simbol apa? Inilah dia. Nanti itu sampai kejap lagi. Yang ini sebenarnya adalah simbol bukit. Macam mana nak tahu tu simbol bukit cikgu? Nampak tak kat sini ada ketinggian, ada nilai ketinggian. 15, 30, 45, 60 kan? Maknanya nilai itu adalah ketinggian dalam bentuk meter. 15 meter, 30 meter, 45 meter, 60 meter. So ini bukit ni. Tanda bukit. Macam mana rupa dia? Nak cikgu buktikan tak macam mana bentuk bukit ni? Nak cikgu buktikan tak macam mana bukit ini? Cikgu buktikan Okey, baik. So cikgu akan buktikan macam mana rupa bentuk bukit ini. Baik, cikgu akan buat begini dan cikgu akan buat begini. Okey, baik. So cikgu akan buat bentuk begini. Okey, dan cikgu akan tunjukkan. Okey, senang sahaja, iaitu cikgu akan buat satu keratan rentas kat sini. Okey. So cikgu akan buat satu keratan rentas seperti ini. Okey, baik. So cikgu akan buat keratan rentas kat situ. Dan kemudian cikgu tandakan pula yang garisan ini. Cikgu akan tandakan ini kosong. Kemudian ini 15. Okey, kejap. Okey, baik. Kosong, 15, 30. Okey, kemudian 45, 60. Okey, ini tanda dia. Baik. So, apa yang cikgu akan buat? Iaitu cikgu akan, yang ini, kamu tahu tak bila keratan rentas ni, nampak tak garisan 15 ini kena pada garisan ini. So cikgu akan turunkan kepada 15 kat sini. Kemudian yang ini adalah garisan untuk 30. So yang ini cikgu akan ambil kenakan pada 30. Kemudian yang ini adalah garisan 45. So cikgu kenakan pada garisan 45. Kemudian yang ini adalah 60. Maka cikgu akan turunkan di 60. Kemudian yang ini pun sama 60. So cikgu gariskan kepada 60. Kemudian yang ini adalah 45. So cikgu akan ambil dan letakkan di 45. Kemudian yang ini adalah garisan dalam bentuk 30 meter, ketinggian 30 meter. So cikgu buat kat 30 meter. Dan kemudian ini adalah garisan 15 meter. So cikgu akan pergi kepada 15 meter. Jadi nampak tak bahawa sebenarnya kalau cikgu padam ni semua, cikgu padam ni semua, bentuk bukit itu sebenarnya seperti ini. Itulah bentuk bukitnya. Kalau kita berdiri kat tepi. Kalau kita berdiri kat tepi, kita tengok, oh inilah bukit dia. Bukit yang mana? Yang ini? Ini rupanya inilah bentuk dia kalau kita berdiri kat tepi. Kalau kita tengok daripada atas, memanglah nampak kontur sahaja. Kalau daripada tepi, oh inilah rupa dia. Bentuk bukit tersebut dia macam ni. Okay, so di sini kamu berdiri, kamu tengok, oh ini bukit dia. Okay, boleh faham? Itu kegunaan kontur, iaitu menunjukkan bukit. Sebenarnya kopi yang sirap berbuih. Dahsyat. Alhamdulillah. Okey, baik. So kita lihat, inilah dia bukit. Okey, bukit. So boleh faham So garisan kontur ini merujuk kepada bukit. So cikgu harap kamu semua dah faham. Nak sikit air tu cikgu? Korang ni nak juga air sikit ni kopi kot. Nak lah. Ambil, hirup seorang sikit. Sebut. Okey, baik. Alamak, tinggal sikit.
Korang ni minum air banyak sangat lah. Cikgu minta sikit je seorang sehirup. Korang ni kan. Okey, baik. Kan? Okey, so itulah dia bukit kontur untuk bukit. Okey, boleh faham Nisrina Damia? Boleh faham Nisrina? Kontur tu menunjukkan bukit ya, ketinggian dia. Okey, baik. So itu berkaitan dengan kontur. Alright. So simbol-simbol dalam peta ni banyak tau. Simbol ni sebenarnya adalah merupakan lambang-lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. Terdapat 4 jenis simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar, iaitu yang pertama simbol titik, kemudian simbol garisan, kemudian juga ada simbol kawasan dan juga ada singkatan perkataan. Ini contoh-contoh di bawah ni. Iaitu kalau katakan dia ada pokok-pokok gambar pokok seperti nipah, hutan, kelapa, getah, rumput, paya bakau, sawah padi, kontur, kelapa sawit, bermakna ini adalah simbol kawasan. Maknanya kawasan nipah, kawasan hutan, kawasan getah, kawasan kelapa. Sebab biasanya dia akan tanam banyak-banyak. Dia akan tanam banyak-banyak. Kalau dia tanam sebatang aja pokok nipah atau sebatang je pokok kelapa, dia tak kira kawasan dan dia tak akan tandakan simbol kat situ. Sebab sebatang pokok je. Tapi kalau dia tandakan kawasan itu, bermakna kawasan itu banyak pokok nipah, banyak pokok kelapa. Dia merujuk kepada kawasan. Baik, so itu simbol kawasan. Untuk simbol titik, okey, ni simbol titik. Maknanya dia akan tanda titik tu. Sabar. Kejap lagi sampai. Okey. Baik. Simbol titik ni maknanya adalah simbol menunjukkan bangunan. Okey, menunjukkan bangunan. Seperti apa? Kalau ada lambang ini, kalau kamu tengok di betul-betul, okey, simbol titik lambang ini adalah untuk masjid sebab ada bulan kat situ. Ada bulan tu, okey, gambar masjid untuk orang Islam. Okey. Kemudian untuk gereja, ada tanda T tu kan, salib tu. Itu untuk orang yang beragama Kristian. Kemudian kalau tanda kuil kat sini, kalau kuil ini adalah untuk orang yang beragama Hindu. Itu kuil untuk yang beragama Hindu. Dan kalau tokong, dia ada lambang macam ni dia ada macam tu sikit. Dia macam bentuk U sikit kat situ. Okey. So ini tokong adalah untuk orang-orang yang beragama Buddha. Okey. Cikgu, Hindu dengan India sama ke? Tak sama. Hindu agamanya, India bangsanya. Macam Buddha agamanya. Okey, orang Cina itu kaumnya. Macam Melayu adalah bangsanya atau kaumnya. Islam agamanya. Dia ada banyak perbezaan. So dia tak sama okey. Baik. So ini untuk kuil dan juga tokong. Kemudian tanda aras. Tanda aras ini kadang-kadang dia bagi satu titik, kemudian dia ada arrow kat situ 65.31. Ini sebenarnya adalah tanda ketinggian. Tinggi tempat kat situ ialah 65.31 meter dari aras laut. So ini tanda ketinggian, tanda aras. Kalau tinggi lagi, dia ada kadang-kadang yang ini titik 25, maknanya 25 meter tanda tinggi. Dan kalau dia tinggi lagi, dia ada tinggi lagi tinggi lagi, bukit ke kan, kat atas bukit, dia akan dipanggil stesen trigonometri, iaitu dia akan ada simbol segitiga dan dia ada titik kat situ. Itu dipanggil stesen trigonometri. Dan stesen trigonometri ni menunjukkan ketinggian bukit tersebut ataupun gunung tersebut. Dia akan ada tulis nombor kat situ macam 600 meter, 500 meter,
Tanda stesen trigonometri. Cikgu, ada tempat lapangan terbang atas gunung. Mana ada lapangan terbang atas gunung kau ni? Okey, tak ada. Memang tak ada. Tetapi kalau ada yang bertanya, cikgu, sebenarnya betul ke dekat atas gunung tu akan ada segitiga tu? Okey. Sebenarnya berapa diamond? Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan betul-betul di atas gunung, sesetengah tempat di atas gunung memang ada segitiga tu ya. Memang ada segitiga itu. Memang ada segitiga itu di sesetengah gunung. Sebagai contoh ya, cikgu bawa kamu pergi tengok. Okey, insya-Allah kalau ada lah. Segitiga tu adalah segitiga untuk menunjukkan ketinggian. Okey, sebagai contoh yang ini Okey, kita sekarang berada di Pulau Langkawi. Okey, dan kalau kita pergi di Selangor, di Selangor, ada tak gunung di Selangor? Ada, iaitu Gunung Nuang. Kalau kita pergi dekat Selangor ini, kalau kita zoom in, kita akan nampak satu gunung di kawasan di Hulu Langat. Ada satu kawasan dipanggil Gunung Nuang. Air terjun Sungai Gabai, Gunung Nuang recreational. So kita pergi ke Gunung Nuang di sini. Dan kita akan lihat ada tak dia punya tempat Gunung Nuang tu. Mungkin tak jelas. Kita akan spesifikkan lagi, iaitu Gunung Nuang. So Gunung Nuang. So di manakah Gunung Nuang itu? Ini dia Gunung Nuang. So Gunung Nuang ini, kalau tak silap cikgu, jom kita turun kat sini. Ada tak dia punya tempat dia? Jom kita turun. Hopefully ada Gunung Nuang ya. So ini Gunung Nuang, ramai orang pergi. Kamu nampak tak? Inilah dia segitiga dia. Inilah dia segitiga dia, nampak tak? Segitiga yang berada di puncak Gunung Nuang. Dan Gunung Nuang ini, puncak Gunung Nuang, dia akan mentionkan berapakah ketinggian dia. Nampak tak kat sini? Iaitu 1493 meter. Kat sini. Nampak tak? 1493 meter. Dan yang dikatakan stesen trigonometri tu, yang bentuk segitiga tu, inilah dia. Nampak tak? Dia memang banner memang kerajaan banner besi tu, untuk menentukan, untuk bagi tahu tentang ketinggian gunung ini. 1943 meter Apa yang best kat Gunung Nuang? Well, sebenarnya orang just nak panjat saja. Sebagai satu saja suka-suka untuk panjat dan menikmati keindahan alam. Itu je. Kemudian tengok pokok-pokok, dan juga sambil berehat, makan-makan apa semua. Kemudian turun balik. Kemudian turun balik. Itu je. So tak ada apa-apa pun atas gunung sebenarnya. Tak ada apa-apa. So inilah yang cikgu nak tunjuk, stesen trigonometri. Boleh faham? Boleh faham stesen trigonometri. So kamu untung sebab kamu betul-betul nampak. Itulah dia stesen trigonometri yang ini kan. Stesen trigonometri untuk menunjukkan ketinggian. Baik. So itu simbol titik. Kemudian kita teruskan dengan sebelah kiri. Kita nak tengok tentang simbol garisan. Kita tengok simbol garisan ini. Ada yang tanya berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan simbol garisan. Maknanya dia bentuk garisan je tau. Seperti apa? Seperti sungai. Ini bentuk sungai. Kemudian tali air. Tali air ini sebenarnya ada terdapat di sawah-sawah padi. Yang mana dibina tali air untuk apa? Mengairi kawasan sawah padi. Tapi dia bukan bentuk tali Dia sebenarnya adalah bentuk macam parit yang panjang.
Okey, itu tali air. Kemudian tali air boleh mandi ke? Boleh. Kemudian ada benteng. Benteng ini untuk menahan air daripada masuk ke dalam sawah padi. Itu biasanya ada benteng lah. Benteng itu biasanya dibina dalam bentuk tanah yang tinggi. Itu benteng. Kemudian garisan putus-putus ini adalah sempadan. Sama ada sempadan negeri ataupun sempadan negara. Kemudian kalau ada biru kemudian ada titik-titik kecil, itu adalah kawasan pantai. Dan juga kalau ada yang jalur hitam ni, ini adalah jalan raya. Kalau ada jalur kecil kemudian putus-putus, itu jalan kereta api. Kemudian kalau yang putus-putus, itu lorong jalan kaki. Dan kalau ada garisan yang naik ke atas dan naik ke bawah tu, itu adalah jambatan. So ini adalah ada. Ada Ustaz ni. So itu simbol garisan. Dan juga ada juga simbol-simbol yang menggunakan singkatan perkataan. So dia short formkan dia. Sebab kalau nak tulis penuh, dia macam panjang sangat. So biasanya dia akan tulis macam ni cikgu. Dia tulis macam ni. PP iaitu pejabat pos. BP balai polis. LDG ladang. Ladang. DISP iaitu dispensary. Baik, dispensary ni sebenarnya adalah dikatakan sebagai farmasi. Okey, farmasi tapi berada di kawasan-kawasan yang kampung-kampung, yang di hulu, yang di kawasan desa, yang tak ada klinik, yang tak ada hospital. So dia ada satu yang dipanggil dispensary, iaitu macam farmasi di mana kerajaan sediakan ubat-ubat untuk orang kampung itu. Itu dipanggil dispensary. Okey, itu dispensary. Kemudian kalau RR, rumah rehat. Tak tahu. Tak tahu saya ni. Kau ni saya ni tanyalah yang elok-elok. Kau ni macam-macam kau ni. Baik. Kemudian hospital, HOSP hospital. SG sungai. TG Tanjung. K tu saja Kuala. SEK sekolah. KG kampung. TA tali air. PT parit. A alur. P pulau. Dan juga TK teluk. Ini adalah bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi nanti kita akan tengok dalam bab bentuk muka bumi. Macam mana itu parit, pulau dan juga macam mana teluk. So dalam peta lakar, dia ada keempat-empat simbol ini, iaitu dia akan ada simbol singkatan seperti simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan dan juga ada singkatan perkataan. Apa beza parit dengan longkang? Parit lagi besar. Tak perlu hafal sebenarnya, sebab nanti kamu akan tengok banyak kali. Bila kamu tengok banyak kali, kamu akan tahu PP tu pejabat pos, BP tu balai polis. Okey, tapi kamu kena selalu tengok. So jangan risau, kamu akan ingat. Baik, kalau aliran air yang kecil itu longkang. Kat rumah kamu, tepi-tepi rumah kamu yang kecil itu longkang. Bila longkang tu pergi ke yang besar, longkang yang besar itu adalah dipanggil parit. So bila parit dia masuk dalam aliran air yang lebih besar, dipanggil anak sungai. Anak sungai masuk ke dalam sungai, sungai masuk ke laut. So itu dia punya tingkatan dia lah. Baik, tapi kalau soal dia dalam ujian macam mana? Tak susah. PP pejabat pos. Tak ada apa susah pun sebenarnya. Daripada sini pun kamu tahu. Okey, iaitu kalau kamu tengok daripada sini pun PP, BP, okey, kamu tahu bahawa ini semua adalah, kalau kamu tak perlu tengok yang ini pun, kalau kamu tak tengok yang ini, dah selalu tengok kalau kamu selalu tengok, kamu akan automatik hafal. Sebenarnya tak susah pun. Contohnya PP pejabat pos, BP balai polis, BP balai polis, LDG ladang,
DISP, dispensary. RR, rumah rehat. So dia related kepada maksud dia. Dia relate kepada maksud dia. So don't worry. Okay. Kamu akan selalu tengok dan kamu akan senang nak ingat. Balai bomba tak termasuk sebab dia akan tulis nanti balai bomba BB. Okay. Sebab dia jarang ada. Jarang ada ya. Okay. So itu berkaitan simbol. Baik. Dalam simbol, dalam peta lakar akan ada simbol-simbol yang mewakili pandang darat. Baik. Kita nak tengok tentang pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Korang kena faham betul-betul tentang apa perbezaan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Baik, pandang darat itu maksudnya di sini, pandang darat ini maksudnya bila kamu berdiri kat kawasan itu, kamu nampak apa yang ada di darat itu. Maknanya kawasan darat kan. Darat tu maknanya kawasan tanah lah. Bila kamu berdiri kat situ, kamu akan nampak, inilah dia pandang darat. Ya, pandang darat. Keseluruhan yang kamu nampak bila berdiri di kawasan itu, kamu nampak semuanya, itu dipanggil pandang darat. Ya, pandang darat. Dan pandang darat ini terbagi pada dua. Pandang darat yang fizikal dan pandang darat yang budaya. Apa perbezaan dia? Pandang darat fizikal ini adalah merujuk kepada, pandang darat fizikal merujuk kepada apa tahu? Ciri-ciri semula jadi. Maknanya ciri-ciri semula jadi, iaitu ciri-ciri ciptaan Tuhan. Seperti apa? Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ni apa? Bukit bukau, gunung ganang, sungai. Sungai masuk dalam saliran lah. Saliran tu sungai, tasik. Itu pandang darat fizikal. Paya, pandang darat fizikal. Tapi dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi. Itu pandang darat fizikal. Kalau pandang darat budaya, kita tengok pandang darat budaya adalah iaitu ciri-ciri tentang buatan manusia. Maknanya apa yang manusia bina di situ, itu dipanggil pandang darat budaya. Contoh, pertempatan. Contohnya, pengangkutan. Contohnya lagi, kegiatan ekonomi. Kita tengok contoh simbol macam mana. Contoh pandang darat fizikal ni macam mana cikgu? Pandang darat fizikal iaitu semula jadi ataupun ciptaan Tuhan. Iaitu semula jadi pandang darat fizikal adalah seperti rumput, adalah seperti pokok nipah, ataupun kawasan hutan, ataupun kawasan paya bakau, ataupun kawasan kontur. Kontur tu maknanya kawasan yang ada bukit bukau. Kontur. Sungai, gunung, tasik, paya. Ini semua adalah pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal. Manakala kalau yang pandang darat budaya adalah seperti pertempatan, maknanya rumah-rumah. Kemudian kilang, kemudian juga jalan raya, kemudian juga sawah padi. Begitu juga dengan kelapa sawit, getah dan juga sekolah serta jambatan. Baik. Ada yang bertanya, macam mana nak bezakan simbol pokok kelapa dengan kelapa sawit? Senang je. Ni nampak ni. Pokok kelapa hanyalah sebatang pokok yang dia tidak ada, dia hanya sebatang begitu saja, macam rupa payung. Kalau kelapa sawit, dia ada batang yang tebal. Batang pokok yang tebal. So, itu perbezaan antara kelapa dan kelapa sawit. Macam batang penunu. Betul. Penunu Bunsen. Betul. Tetapi satu soalan nak tanya pada kamu lain, kenapa sawah padi, kelapa sawit dan getah dia tidak ataupun dia bukan ciri semula jadi ataupun ciri fizikal?
Kenapa dia jadi ciri budaya? Siapa boleh jawab? Kenapa sawah padi, kelapa sawit, getah menjadi ciri buatan manusia ataupun ciri pandang darat budaya? Kenapa dia tidak ciri pandang darat fizikal? Kenapa agak-agaknya? Siapa tahu? Kalau pandang darat fizikal, semuanya tentang tumbuh-tumbuhan. Semua tentang tumbuh-tumbuhan, nipah, hutan, paya bakau, rumput. Sebab boleh bawa untuk aktiviti harian manusia? Tidak. Naufal Darwish. Betul, bagus. Macam boleh buat makanan? Okey, tidak. Kerana apa? Betul, Yen Siu. Sebenarnya, sawah padi, kelapa sawit dan getah ini semua manusia yang tanam. Bukannya tiba-tiba ada kat situ. Tak. Kawasan sawah padi, manusia yang tanam pokok kat situ. Pokok padi. Baru dia tumbuh. Kalau manusia tak tanam, tak ada pokok padi tu. Begitu juga kelapa dan kelapa sawit. Bila kelapa sawit manusia tanam dekat situ, barulah ada kawasan kelapa dan kelapa sawit. Kalau manusia tak tanam kat situ, tak ada kat situ kelapa dan kelapa sawit serta getah, tak ada. Jadi sebab itu ini semua adalah ciri budaya, iaitu ciri buatan manusia. Of course lah, sebab nak menuai banyak pokok padi. So inilah dia. Bermakna sawah padi, kelapa sawit, getah itu buatan manusia. Maknanya ciri buatan manusia. Kalau pokok rumput, pokok nipah, pokok hutan, pokok paya bakau semua ni, ini memang semula jadi. Manusia tak tanam kat situ. Dia memang tumbuh di situ. Sebab itu dipanggil ciri pandang darat fizikal. So sekarang faham tak perbezaan antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya? Boleh faham tak perbezaan dia? Pokok nipah, faham ya? Pokok nipah adalah sejenis pokok yang jarumnya tajam-tajam, yang mana dia punya batang daun itu dia ada tajam-tajam, dan dia selalunya berada di dalam kawasan paya, iaitu kawasan yang bertakung air. Maksud paya iaitu kawasan yang bertakung air dan air dia tak bergerak. Itu dipanggil paya. Di Malaysia ni ada dua jenis paya, iaitu paya nipah dan paya bakau. Dia ada dua jenis, paya nipah dengan paya bakau kat Malaysia ni lah. Jadi inilah dia pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Kenapa kita kena tahu simbol-simbol ini? Kalau kena sakit ke cikgu? Tak ada. Tak ada. Baik. So, itu berkaitan dengan simbol-simbol dalam peta lakar. Baik. Cara-cara untuk langkah-langkah melukis peta lakar. Alamak cikgu, saya kena buat ke nanti kat sekolah nanti kena buat peta lakar? Ya, memang. Memang kamu nanti kena buat peta lakar. Contohnya, kamu kena sediakan pandang darat kampung sejati ni kan. Kemudian kamu kena sediakan peta lakar ini. Iaitu contoh yang pertama sekali kamu kena buat apa? Tulis tajuk peta lakar tu. Tajuk peta lakar tu kat mana? Ni dia. Ni tajuk peta lakar. Peta lakar kampung sejati. Tulis tajuk tu dulu. Kemudian lukis pemidang peta. Pemidang peta yang mana cikgu? Iaitu yang petak ni. Ini pemidang. Lukis pemidang peta ni. Ini dipanggil pemidang peta. Kena lukis ni. Kena buat pakai pembaris lah kan. Nanti kena buat. Kemudian yang ketiga, masukkan arah mata angin. So kamu masukkan arah mata angin. Mana arah mata angin? Yang petak-petak hitam tu, ni arah mata angin. Kemudian pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai.
Kalau kita tahu bahawa kita baru belajar bahawa yang petak-petak itu kan rumah pertempatan. Okey, yang petak-petak hitam itu pertempatan. Okey. Jadi pilih simbol dan sekatan perkataan yang sesuai. So kamu buatlah, lukislah jalan raya. Kemudian kamu buatlah jambatan kat sini. Kemudian kamu buat sekolah kat sini. Kemudian kamu buat rumah hitam kat tepi-tepi jalan tu. Okey. Kat sini. Kemudian buat simbol masjid kat sini. Okey. Kemudian kamu buat simbol ada rumput dekat sini. Kemudian ada simbol kelapa, ada simbol getah, kemudian ada simbol padi, sawah padi. Kemudian ada simbol getah kat sini. Kamu masukkan simbol-simbol itu. Dan kemudian bila dah masukkan simbol-simbol itu, barulah kamu lukis petunjuk. So lukis petunjuk dekat sini. Okey. Okey, kalau masjid tu satu, kau lukislah satu. Kenapa nak buat dua? Kalau satu, tulis satu. Kalau dua, tu lukis dua. Ikut kepada peta asal. So, ini cara bagaimana untuk melakar kampung sejati contohnya lah. Ini step by step dia. Okey? Jadi, itu berkaitan dengan peta lakar. Paling penting kamu kena tahu tentang bagaimana mengenali simbol-simbol itu. Okey, siapa kat sini pernah pergi tengok tentang berkaitan dengan paya? Pernah tengok paya tak? Paya bakau dan paya nipah. Pernah tengok kawasan paya? Pernah tengok tak kawasan paya? Cikgu tanya ni. Kalau pernah, tak pernah tengok okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Pernah. Okey. Baik, cikgu bawa kamu pergi ke kawasan. Mula-mula kita pergi ke bukan paya bakau, paya nipah dulu. Semuanya ada kat Malaysia. Iaitu kita akan tengok bagaimanakah bentuk cikgu paya ni cikgu. Saya tak faham sebenarnya paya ni macam mana. Sebenarnya mudah saja. Paya ni sebenarnya kita pergi kepada peta. Dan kita akan tengok tentang Tasik Bera. Kita nak pergi ke Tasik Bera. Tasik Bera. Jom kita pergi ke Tasik Bera. Baik. Tasik Bera Lake. Ini salah ni. Bukan kat sini ni. Dia salah tempat. Tasik Bera bukan kat situ. Tasik Bera. Yes. Tasik Bera. Kalau kamu tengok Tasik Bera ni, nampak tak kawasan? Baik. Kamu nampak tak kawasan? Ini Tasik yang bertakung air tu. Nampak tak Tasik yang bertakung air tu? Nampak tu? Kawasan ni kan, yang gelap sikit kan? Itu ialah Tasik Bera. Dan Tasik Bera ini dikatakan sebagai kawasan apa? Kawasan paya air tawar ataupun dipanggil paya nipah. Paya nipah. Nak kita turun tak? Nak tengok kawasan ni macam mana? Nak so kita akan turun, kita akan tengok kawasan ini. Macam mana repair dia kawasan ini? Macam mana rupa kawasan ini? So kita akan turun dan kita akan tengok kawasan Bera ini. Bagaimana rupa dia? Inilah dia kawasan dia. Nampak tak? Kawasan yang bertakung air. Bertakung air. So ini Tasik. Dan inilah dikatakan juga sebagai paya. Paya iaitu kawasan yang ditenggelami air. Mana pokok nipah cikgu? Pokok nipah sebenarnya. Kamu nampak tak pokok-pokok ni? Tengok betul-betul. So kamu nampak tak? Pokok-pokok ni, nampak tak dia punya bawah tu tenggelam dalam air. Itulah dia pokok nipah. Itulah dia pokok nipah.
Pokok nipah iaitu pokok yang ditenggelami air. Dan biasanya pokok ni, okey, daun-daun nipah ini memang akan diambil untuk apa? Untuk dibuat tika kampung tika kampung dia akan ambil, dia akan bersihkan dan juga dia akan potong-potong. Kemudian dia akan jadikan dia seperti dia akan sulam untuk jadikan dia seperti tika. Okey. So inilah kawasan Paya. Ini di Tasik mana ni? Di Tasik Bera Tasik Bera. Pokok nipah mahal ke cikgu? Pokok nipah tak mahal pun. Dia boleh dijumpai di kawasan-kawasan ini sebenarnya. Okey. Dan kalau kita boleh pergi ke kawasan yang agak dekat sikit, mungkin kita boleh tengok secara dekat tentang pokok nipah ini. Seperti di kawasan ini. Hopefully dapatlah dia. Ni dia. Okey, nampak tak pokok-pokok ni? Nampak tak ni? Inilah dia pokok nipah. Pokok nipah di mana nampak tak akar dia tenggelam di dalam air. Inilah dia kawasan Paya. Dan dipanggil Paya Nipah. Okey, Paya Nipah. Okey. Baik, kalau korang ada persoalan boleh tanya. Yang daun dia ke bawah tu ke cikgu? Ya, daun dia ke bawah. Daun-daun dia sebenarnya panjang tapi dia ke bawah. So ini ialah pokok-pokok nipah lah ni. Pokok nipah. Begitu juga yang di sebelah sini, nampak tak? Sebelah sini ni pokok-pokok nipah lah ni. Begitu juga yang baru nak naik. Yang bawah tu kecil-kecil, baru nak naik. Tu pokok nipah. Dan berada di kawasan Paya. Nampak tak? Sentiasa kawasan ini ditenggelami air. Ini kawasan Paya. Berada di mana cikgu? Ini di Tasik Bera. Tasik Bera kat mana? Tasik Bera di negeri Pahang. Ini Paya Nipah. Nak tunjuk kat korang lah, supaya nanti korang tahu, itu Paya Nipah. Baik, untuk tengok kawasan Paya Bakau, kita akan pergi kepada kawasan yang paling, kita kata yang paling hujung daripada Malaysia. Kalau tanam durian apa jadi? Matilah pokok tu. Sebab tanah dia tak sesuai. Tak sesuai ditanam di situ. Baik, kita pergi ke kawasan yang paling hujung di Malaysia, iaitu paling hujung kat mana terbalik pula. Okey, kita pusingkan dia. Okey, paling hujung di Malaysia iaitu di Johor. Kamu tengok kawasan yang paling hujung di Malaysia tu, nampak tak cikgu zoom? Okey, kawasan yang paling hujung di Malaysia ni, inilah dia, dipanggil Tanjung Piai. Nampak? Duduk Johor Okey, baik. Ini di Johor. Tanjung Piai ni hujung sekali. Okey, dia ada Paya, Paya Bakau. Ini kawasan Paya Bakau. Okey, kawasan Paya Bakau. Dan kalau kamu nak tengok macam mana kawasan dia, jom kita tengok. Okey, macam mana pokok-pokok Paya Bakau. Paya Bakau memang biasanya di tepi-tepi laut. Nampak tak ni? Ni tepi laut. Nampak tak tepi laut ni? Yang putih. Dan putih depan Paya Bakau tu kawasan perumahan dan jalan raya. Kamu nampak tak pokok-pokok ni? Kamu nampak tak akar-akar dia yang terkeluar tu? So yang terkeluar itulah dia pokok bakau. Dan kawasan ini selalu ditenggelami air. Ya, kawasan ini selalu ditenggelami air. Jadi pokok-pokok kat sini dia ada akar-akar yang besar. Untuk apa? Untuk menahan dia. Ini jambatan untuk laluan pelancong. Tempat ni boleh dilawati boleh dilawati dan kamu boleh tengok. Inilah contoh pokok-pokok Paya Bakau. Di mana pokok-pokok ini dia punya akar dia, memang akar dia terkeluar. Okay. Ada sejarah dia ke? Tak ada. Dia memang ini semula jadi. Ini semula jadi. Nampak tak? Kawasan Paya ini dia akan bertakung dengan air laut. So pokok-pokok ini dia tak mati.
Dia tak mati ya, sebab apa? Sebab dia memang hidup macam ni. Dan dia mampu untuk menahan ombak. Menahan ombak laut. So akar-akar dia kat sini memang akar dia ini bukan banjir, ini memang air pasang. Air pasang, air dia naik, jadi menyebabkan dia memenuhi kawasan-kawasan ini. Ini dipanggil kawasan paya. Ini kawasan paya dan kamu boleh masuk dalam untuk melihat kawasan paya ini. Ini dipanggil paya. Paya apa ni? Paya bakau. Kenapa dipanggil paya bakau? Kerana ini semua adalah pokok-pokok bakau. Yes, mangrove. Betul Yen Siu. Pandai. Mangrove. Ya, ada ikan belacak dan sebagainya. Okay. So, inilah dia mangrove ataupun kita kata pokok-pokok bakau. Jadi, ini di mana cikgu? Ini di paya bakau. Okay. Di paya bakau. So, okay, tujuan cikgu bawa kamu pergi ke lihat tempat-tempat ini untuk apa? Untuk kamu kenal yang mana satu paya bakau, yang mana satu paya nipah, kemudian juga sawah padi dan sebagainya, supaya kamu faham. Bukan belajar, gambar, ikut gambar je, ikut teori je. Tak. Kita tengok betul-betul. Macam ni. Macam ni. Jadi senang kamu nak faham dan kamu nak cerita dengan kawan-kawan kamu. Macam tu rupanya. Aku pernah tengok. Okay. So, itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pandang darat, budaya dan juga peta lakar. Kamu tahu tak, dengan belajar pandang darat budaya ni dan langkah-langkah melukis peta lakar ini, maka kita dah habis pun bab 3. Kita dah habis bab 3 dah. Dah habis bab 3. Ya Allah, kecil je cikgu. Yalah, itu je lah bab 3. Habis dah. Okay. Baik. So, sebelum kita pergi kepada bab 4, okay, pada minggu depan, okay, minggu depan kita akan buat latihan bab 1, bab 2 dan bab 3. Kita akan buat sama-sama. Okay, untuk latihan bab 1, bab 2 dan 3 pada next class. Okay ke tak okay? Okay okay ke tak okay untuk kita buat latihan pada minggu depan? Okay okay. So, cikgu rasa itu sahaja pada petang ini. Kita pun dah habis. Pejam celik dah dekat pukul 4 dah. Okay, baik. So, kalau macam tu, kita jumpa lagi pada next class pada minggu hadapan, hari Ahad pada hari yang sama. Take care guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Bye cikgu. Okay, bye. Bye cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye.